Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada siswa-siswi peserta MDS tahun 2021 dan ucapkan selamat datang ke kampus UCS, terutamanya di kampus Puncak Alam. Jadi pada pagi ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat keselamatan ataupun peringatan keselamatan sempena dengan Minggu Destinasi Siswa 2021. Saya selaku Ketua Pulih Bantuan, Ketua Pejabat Pulih Bantuan UiTM Kampus Cawangan Selangor ingin menyampaikan pertamanya pengenalan kepada kampus ataupun pejabat pulih bantuan UCS Puncak Alam. Namanya adalah pejabat pulih bantuan dinamakan mula daripada unit keselamatan bermula pada tahun 2011 setelah permohonan kelulusan penubuhan pulih bantuan oleh PDRM diluluskan melalui pejabat pulih bantuan UiTM Kampus Shah Alam mulai 1 Ogos 2011. Pentadbiran pulih bantuan diletakkan di bawah naib Chancellor ataupun VC bagi kampus UCS dikenali dengan nama pejabat pulih bantuan UiTM. Fungsi dan peranan pulih bantuan masih sama, tetapi skop tugas dan bidang kuasa telah dikeluaskan melalui kuasa-kuasa tulis. Okey, ini adalah jabatan organisasi pejabat pulih bantuan UCS, di mana dalam jabatan organisasi ini pejabat pulih bantuan diletakkan di bawah rektor UCS. Dan di bawah UCS juga terdapat beberapa kampus satelit, iaitu kampus Sungai Buloh, Pusat Asasi Dengkil, kampus Puncak Perdana, kampus Puncak Alam khususnya. Dan di setiap kampus mempunyai ketua yang dipertanggungjawabkan masing-masing di pejabat pulih bantuan untuk mengurus tabir tugas-tugas harian dan juga perjalanan operasi harian di setiap pejabat pulih bantuan di setiap kampus yang telah ditetapkan. Khususnya untuk catatan administrasi di hospital UiTM, kita ada satu lagi tambahan, iaitu hospital UiTM Kampus Puncak Alam telah diadakan pada awal tahun ini dan telah beroperasi sebelumnya, di mana dia diletakkan di bawah pengarah hospital. Macam mana pun pemantauan juga masih di bawah pejabat pulih bantuan Kampus Puncak Alam. Jadi ini adalah catatan organisasi hospital UiTM yang berada di kawasan ataupun di dalam Kampus Puncak Alam ini. Kekuatan semasa pada masa ini adalah mengintegrate Puncak Alam kita ada 53 termasuk pegawai, Puncak Perdana ada 15, Sungai Buloh 35, Teluk Intan kita ada 8 staff, ini termasuk pegawai. Teluk Intan ada 8, Selayang ada 10, Dengkil 13, Hospital UiTM 55. Jadi keseluruhan yang ada dalam kampus ataupun yang bertugas di setiap
bahagian masing-masing atau setiap pejabat pemberi bantuan sekarang ini adalah 189 orang yang berada di UCS, Universiti IT Ancaman Selangor. Okey, di antara tugas-tugas seksyen pentadbiran adalah salah satunya kita aturkan tugas mereka ataupun job description masing-masing adalah seksyen pentadbiran, pemantauan pengurusan aktiviti kampus, apa-apa aktiviti dipantau, pengurusan sama lalu lintas, pengurusan pengangkat kenderaan, di mana nanti adik-adik yang membawa kenderaan, siswa-siswi yang membawa kenderaan perlu mendaftar kenderaan, mendapatkan pengangkat kenderaan, pengurusan pas keselamatan pekerja kontrak, di mana semua pekerja kontrak harus dan wajib untuk mendaftar dan mendapatkan pas keselamatan sebelum dibenarkan masuk kerja karyanya. Pengurusan master roster, pengurusan keuangan, pembangunan organisasi, pengendalian harga makhluk balas pelanggan, pengurusan rekod, pengurusan sumber manusia, iaitu latihan dalaman untuk staf-staf boleh bantuan sendiri, dan juga pengurusan logistik, apa-apa pengurusan yang dibuat untuk membantu kelangsungan tugas kita. Seksyen operasi yang antara tugas adalah ronda keselamatan kampus, kawalan keluar masuk pos boleh bantuan, kawalan pencegahan pencerobohan, di mana kita sentiasa meronda, merisik, dapat maklum balas awal untuk mencegah berlakunya perkara di atas. Kita adakan operasi berkala. Kita juga terlibat dengan pengurusan bencana dan juga kecemasan sebagai tim bantu mula sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Pengendalian kes-kes kebakaran. Kita juga diberi amanah untuk penguasaan disiplin pelajar, di mana pelajar-pelajar tak mengikut secara berdiri melanggar peraturan, sama ada peraturan diri ataupun peraturan lalu lintas, juga kita akan mengambil tindakan. Pengurusan laporan operasi dan penguasaan peraturan lalu lintas seperti saya cakapkan. Seksyen trafik khususnya kawalan lalu lintas, penguasaan peraturan lalu lintas, pengendalian pelawat, penyiasatan kes kemalangan jalan raya yang berlaku dalam kampus, susun atur letak kenderaan, di mana ada tempat yang boleh diparkir, ada tempat yang boleh dilarang parkir, dan juga kita akan menyelenggara rekod saman. Untuk seksyen siasatan kawalan selama CCTV, di mana kita bawa ada berapa banyak CCTV yang berada dalam kampus di sekitar bangunan, tempat-tempat yang dijangka mudah terdedah pada kejadian jenayah, kita letakkan CCTV untuk membantu penugasan kita. Siasatan kes keselamatan, di mana berlaku kesihatan, ada urut-urut, ada laporan, kita akan menjalankan siasatan. Pengendalian siasatan kes ancaman nyawa, pengendalian pencegahan dadah, dah banyak berlaku sebelum ini, di mana beberapa pelajar telah diambil tindakan kerana terlibat dengan dadah. Pengendalian pemeriksaan suspek, jadi kita juga ada kuasa untuk memanggil suspek buat pemeriksaan. Tugas-tugas intipan dan risikan, kita juga menjalani tugas mengintip, merisik, mendapatkan maklumat awal dan menyiasat, dan sebenarnya kita buat interrogation ataupun buat siasatan soal jawab dan sebagainya, dan juga kita buat pemeriksaan pekerja kontrak daripada masa ke semasa. Piagam pelanggan UCS Universiti Ancaman Selangor bagi peranan PB mulai Januari 2022. Okey, untuk tahun depan kita merancang untuk menurunkan tren kadar jenayah dalam kampus kepada 1% berbanding tahun sebelumnya. Yang kedua, menurunkan tren kadar pelanggaran peraturan dalam kampus 10% berbanding pada tahun sebelumnya. Jadi kita rancang untuk menurunkan dia punya kadar tu daripada setahun ke setahun. Contohnya kalau tahun lepas kita dapat 5%, mana tahun kita akan turun kepada 4%. Okey, begitu juga kalau peraturan tahun lepas ada 15%,
kita akan turunkan dalam 10% lagi. Ya? Jadi itulah pelajar itu adalah berdasarkan bilangan pelajar. Ratio kita berdasarkan pace dengan bilangan pelajar. Okey, kuasa dan tanggungjawab pulih bantuan. Jadi sebenarnya kuasa pulih bantuan ini adalah sama dengan anggota pulih bantuan yang di luar polis regular polis atau polis yang di luar sana tu adalah sama, cuma yang berbeza adalah kawasan, iaitu kita diberi tanggungjawab sepenuhnya dalam kawasan kita. Jadi apa-apa pun kita tertakluk pada pidana di luar. Sekiranya apa-apa yang berlaku dalam kampus, kita buat tangkapan macam biasa, buat siasatan macam biasa, tetapi suspek tadi tidaklah diserahkan kepada pihak pidana untuk tindakan lanjut. Jadi itu adalah bahasa kita. Jadi kalau adik-adik ditahan kenderaan untuk pemeriksaan itu adalah perkara tugas kita biasa. Kuasa yang kita gunakan adalah kuasa yang diberi oleh PDRM, cuma dalam kawasan kampus. Kalau ke mana pun tugas ini boleh dipanjangkan di luar dengan syarat ada secara bertulis daripada pihak majikan untuk dipanjangkan tugas. Contohnya yang mana menginap di luar, end up contohnya, kalau diarahkan oleh pihak pengurusan untuk kita buat siasatan, untuk kita buat pemeriksaan, kita juga boleh berjalankan tugas tersebut dengan kerjasama PDRM di sebelah luar. Okey, penguatkuasa peraturan pelajar mengikut Akta Polis Nomor 7. Okey, rondaan yang dalam tugasnya, rondaan, bid dan kawalan statik. Kita ikut perintah tetap Ketua Polis Negara Akta Nomor 01, iaitu Seksyen 20 dalam kurungan 1, anggota polis hendaklah menjalankan tugas dan kuasa yang dipertanggungjawabkan dengan sah. Subsection 2 Akta Polis melaksanakan tugas di bawah pegawai yang bertanggungjawab secara langsung. Okey, dalam tugas HAM Akta Polis Nomor 7 Subsection 3 tugas HAM bagi mencapai maksud Seksyen 3 dalam kurungan 3, iaitu menangkap seseorang yang diberi kuasa, proses risikan, jalankan pendakwaan, membantu jabatan lain, membantu keteraman di pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya, melaksanakan saman samping, saya betulkan, melaksanakan saman atau safina. Okey, pamer maklumat. Okey, safina ini adalah sama yang kita keluar hantar ke rumah dipanggil oleh mahkamah untuk siasat, untuk soal siasat, untuk dibicara, itu dipanggilkan safina. Pamer maklumat, lindungan harta tak tuntut, cipta binatang, lindungan nyawa harta, lindungi harta awam, hadir ke mahkamah dan diringan banduan. Itu adalah tugas-tugas yang diberi kepada kita. Tugas polis, tugas aman mengikut Akta Polis 1967. Okey, di samping tugas tersebut ada juga tugas kawalan orang ramai, memeriksa orang dan kenderaan, juga di bawah Akta Polis Nomor 7 Seksyen 24 kuasa pegawai polis untuk memeriksa lesen kenderaan dan lain-lain. Jadi adik kena beringat besok nak memandu kenderaan dalam kampus mesti punya lesen yang sah, dan kita akan buat roadblock ataupun pemeriksaan daripada masa ke semasa. Satu, mana-mana pegawai polis boleh memberhentikan, menahan mana-mana orang yang dilihat sedang melakukan apa-apa perbuatan ataupun dalam miliknya apa-apa benda yang ada alasan nasabah bagi menyiasati sedang melakukan apa perbuatan, ataupun ada dalam miliknya apa-apa benda yang memerlukan lesen ataupun
memberhenti, memeriksa tanpa orang mana-mana kenderaan atau vessel disyaki melakukan kesalahan. Jadi kena faham ya, section ni kalau kita suspek seseorang itu membawa benda tajam ke membahayakan ataupun tingkah laku yang mencurigakan, kita ada hak untuk menahan dan buat pemeriksaan. Section 2, seseorang yang tidak memukakan lesen yang boleh diminta pegawai polis boleh ditangkap tanpa warrant. Ingat, seseorang yang tidak memukakan lesen apabila diminta oleh pegawai polis boleh ditangkap tanpa warrant. Jadi adik-adik besok kalau kita tahan kenderaan pemeriksaan lesen tak ada, jadi ingat kesalahan itu boleh ditangkap. Ya, boleh ditangkap. Jadi sebagai peringatan, pastikan ada lesen. Section sub 3, seseorang yang tidak mematuhi apa-apa isyarat menghalang pegawai polis adalah melakukan kesalahan yang boleh dikenakan tangkapan tanpa warrant. Jadi kalau tak bagi kerjasama, tidak mematuhi apa-apa isyarat, menghalang kita menjalankan tugas, itu juga boleh ditangkap. Sekatan jalan raya juga dilakukan polis dalam Seksyen 26, kuasa untuk mendirikan sekatan. Mana-mana pegawai boleh mendirikan sekatan bagi melihara, mengekalkan undang-undang dan keteraman atau mencegah atau mengesal jenayah. Dalam Seksyen 2, seseorang yang tidak mematuhi isyarat yang menasabah oleh pegawai polis untuk berhenti sebelum sampai sekatan melakukan kesalahan dan boleh dihukum penjara. Itu adalah akta polis. Untuk kita akan buat laporan, kita akan serah kepada pihak pengurusan, terpulang pihak pengurusan. Tapi kalau ikut akta polis, itulah. Jadi kebanyakan apa yang kita buat untuk pelajar-pelajar kita buat laporan, tapi kita forward kepada pihak pengurusan, pihak SCP, pihak rektor untuk diambil tindakan di bawah akta pelajar, akta 147 ya, akta untuk pelajar. Jadi Seksyen 3, apa-apa kerugian kenderaan atau kerusakan tidak tertanggung oleh pegawai polis. Jadi kena ingat, apa-apa kerusakan kerugian kenderaan kita tak tanggung ya, akibat daripada operasi kita. Okey, sekiranya tuan-tuan tidak memberi kerjasama, mungkin kejar-mengejar, berlaku kemalangan dan sebagainya, bermakna kalau kerosakan kenderaan berlaku kemalangan itu kita tidak tanggung. Itu adalah sebab tak ada kerjasama yang ada ahli berikan kepada kita. Okey, seterusnya, melindungi dan mengiringi harta majikan. Dalam akta 67 dan akta polis 1967, Seksyen 3/3, tugas-tugas utama memelihara undang-undang dan keteraman, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesal jenayah, menangkap dan mendakwa bersalah, dan mengumpul risikan keselamatan. Okey, jadi mencegah kesalahan jenayah, mengawal sedia perhimpunan perjumpaan dan perarakan juga ada dalam akta polis. Bawah Seksyen 7, kita ada kuasa untuk mengawal sedia perhimpunan perjumpaan dan perarakan. Seksyen 1, ketua polis daerah atau mana-mana polis yang diberi kuasa bertulis bagi mengarahkan, menyalahkan semua perhimpunan haram, perjumpaan, perarakan orang atau kenderaan di tempat awam dalam daerahnya pada waktu tempat yang ditentukan. Kuasa menghentikan aktiviti itu yang diadakan di tempat selain daripada di suatu tempat awam. Seksyen 27, tindakan boleh diambil jika terdapat perhimpunan haram. Apa istilah perhimpunan haram? Ialah buat perhimpunan tanpa permit, tanpa kelulusan pada pihak polis, berkumpul, kita buat rusuhan dan sebagainya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang perhimpunan haram. Itu dengan lain kata, perhimpunan yang tidak diluluskan oleh pihak pengurusan ataupun pihak pidana. Mengesal dan menangkap salah. Dalam akta polis dan kanun tata cara jenayah, kuasa menangkap seorang pegawai polis. Seseorang pegawai polis berkuasa melakukan penangkapan sama ada daripada satu orang tangkap yang ditolakkan
oleh pihak berkuasa atau tanpa warrant. Jadi dengan ada dua senang di sini bagi faham. Itu boleh tangkap dengan warrant yang dikeluarkan oleh mahkamah ataupun warrant daripada mana-mana pihak berkuasa ataupun tanpa warrant. Okay? Mengikut Seksyen 23 dan 24 Kanun Prosedur Jenayah, jadi kita boleh tangkap tanpa warrant. Daripada kuasa menangkap yang lain seperti yang diperuntukkan mana-mana undang-undang yang tak berpokok kuasa. Seksyen 27A dalam kurungan 5 kata boleh, mana-mana pun boleh tanpa warrant menangkap mana-mana orang yang menasabahnya disyaki melakukan apa kesalahan di bawah seksyen. Okay, faham ya? So, maknanya walaupun ada warrant ke tak ada warrant ke, atas penilaian pegawai polis sendiri, sekiranya tindak tanduk gerak-geri mencurigakan dan pada pandangan pegawai tersebut, pegawai polis tersebut boleh menyebabkan melakukan sesuatu jenayah ataupun bercuba melakukan jenayah atau telah melakukan jenayah, bermakna kita boleh tangkap, tak payah tunggu warrant. Okay, Seksyen 27A 5 kata polis. Okey, dan lain tugasnya iaitu lain kesalahan kecil. Di antaranya kita tengok akta kesalahan kecil 1955. Mana-mana orang yang memasang bunga api bertentangan syarat-syarat sesuatu perintah atau lesen yang diberikan di bawah seksyen ini, sesiapa pun tanpa alasan menasabah yang sah mencetuskan api atau membakar mana-mana bahan yang menyusahkan, tidak menyenangkan atau membahayakan keselamatan awam, atau melepaskan tembakan senjata api atau senapan angin, atau melepaskan balon api atau roket ke dalam atau mana-mana kawasan awam, dekat mana-mana kawasan awam. Jadi maksudnya nak main bunga api hari raya tu, nak lawan, bakal meracun dan sebagainya, benda tu nanti jadi salah, perlu mendapatkan lesen atau kebenaran. Jadi dia dengan senang-senang senang-senangnya ambil hari raya, sambut birthday dan sebagainya, kita pasang bunga api berdepan. Sebab itu boleh membahayakan, mengganggu orang ramai. Jadi ini kena ingat, mesti mendapat kelulusan dari pihak kelulusan dan juga dari pihak tidak lain. Okay. Yang kedua, menahan dan memeriksa kenderaan. Jadi akta jalan 97 iaitu akta 333. Mana-mana pegawai polis yang pakai seragam boleh menghendaki mana-mana kenderaan supaya berhenti. Okay. Menghendaki pemandu kenderaan itu pergi ke tempat yang lain, maksud pemeriksaan jika perlu menahan kenderaan, bagi maksud pemeriksaan jika perlu menahan kenderaan tersebut tidak lebih daripada 44 jam. Itu pakat saja dekat atas ya. Boleh tahan kenderaan. Itu dalam akta pengguna jalan. Itu kuasa diberi kepada pihak pegawai PDRM. Memeriksa pengenalan orang, peraturan pendaftaran negara 2020, mana-mana pegawai pendaftaran, pegawai polis, pegawai kastam atau mana-mana anggota angkatan tentera semasa menjalankan tugas menjaga atau mengawas, dan mana-mana pegawai atau kelas perihal pegawai awam lain yang diberi kuasa secara bertulis bagi pihak itu oleh ketua pengarah boleh memeriksa pengenalan mana-mana sebab. Okey, jadi kalau jangan ingat kita polis Kuantan tak ada kuasa untuk pemeriksaan cek pengenalan bagi sudah ada akta. Walaupun kita boleh bantu tadi daripada awal tadi, walaupun kita boleh bantu, bila kita menjalankan tugas kita sama dengan polis, jadi tak ada beza ya, polis bantu dengan polis. Cuma yang beza hanyalah kawasan tanggungjawab. Jadi cuma kita tak boleh lah
pemeriksaan di luar kuasa awak, tapi dalam kampus itu menjalankan pemeriksaan seperti yang akta tersebut, ya, peraturan tata niaga tahun 10. Jadi kena faham, ya. Mengasah mengatur pelajar untuk akta 174. Jadi saya tersasul sebut akta 147, sebenarnya akta 174. Okey, peraturan pelajar baru membawa kenderaan dalam kampus. Pelajar yang diberi kemudahan kolej hanya dibenarkan membawa motosikal dan perlu membawa pelekat kenderaan. Yang kedua, pelajar yang diberi kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa kereta. Yang ketiga, kebenaran membawa kereta hanya diberikan kepada pelajar non-resident ataupun kebenaran khas membawa kereta perlu dibawa melalui penghawal pajak. Umpamanya ada masalah yang kronik ataupun pemegang jawatan, umpamanya JPK College, Presiden kelab-kelab kesihatan, itu tertakluk kepada hal ehwal pelajar untuk meluluskan. Jadi apabila dapat kelulusan mereka, pihak kami akan uruskan stiker. Ya, buat permohonan ikut dalam sistem dan dapat kelulusan, kita akan mengeluarkan stiker dengan bayaran lah. Tak ada apa, diberi secara percuma, ya. Okey, peraturan pelekat kenderaan perlu dipohon secara online melalui student portal. Seorang pelajar hanya dibenarkan memilih satu pelekat kenderaan sahaja. Pelekat tidak boleh diberi kepada pelajar lain, dialih kepada kenderaan yang lain tanpa kebenaran. Sedap apakah harga RM5? Tadi saya cakap dibayar tu harga RM5. Jadi kena ingat peraturan 3. Banyak kes yang kita buat aduan kepada lembaga tertentu di mana pelekat kenderaan diberi pinjam pada kenderaan lain, yang diguna pakai di kenderaan lain. Bila kita buat pemeriksaan terhadap kenderaan, kita tengok nombor pelekat pendaftaran kenderaan dalam sistem dan juga ditulis di pelekat ini adalah tidak sama. Itu adalah dikira perbuatan yang boleh melanggar peraturan. Dan yang kedua yang kita tengok, adik-adik tukar kereta, balik kampung tukar kereta, ambil pelekat tu letak di kereta lain tanpa memaklumkan. Boleh buat, boleh tukar, memaklumatkan dalam sistem. Bila datang ke sini terus pergi ke pejabat polis, bawa stiker lama tu, kata kereta ni dah tak pakai lagi, nak tukar kepada kereta baru, daftar balik. Kita batalkan stiker tu, kan kita akan keluar stiker baru. Okey, dan bayaran terpaksa kena buat lain lah. Walaupun kita tukar kepada stiker baru sebab dia dah menjadi stiker tu dah tak dipakai, bukan boleh padam-padam, tukar nombor tak boleh. Dia cuma batalkan nombor stiker, nombor CD dan sebagainya. Maklumat yang ada kita ganti dengan maklumat baru, nombor register stiker baru. Jadi terpaksa lah kena bayar balik semula RM5, ya. Okey, senarai dokumen yang perlu untuk kita buat permohonan, kena ada geran kenderaan, ya. Satu salinan geran kenderaan, tak kira geran kenderaan tu nama siapa pun tak kisah, nama ayah ke, nama ibu ke, nama kakak ke. Janji satu salinan geran. Yang kedua, satu salinan kad pelajar, ya, di depan belakang. Satu kali pengenalan, ya. Satu salinan lesen memandu depan dan belakang. Itu semua yang kita mohon tadi adalah kalau ada dokumen tu ada depan belakang, mesti kena buat depan belakang. Surat kebenaran bahawa kenderaan oleh pemilik kenderaan jika kenderaan itu bukan atas nama pohon. Jadi saya cakap tadi, kalau lah kenderaan itu atas nama sepupu, jadi biarlah sepupu tu buatlah sikit surat membenarkan awak membawa kenderaan untuk diguna pakai. Jadi masuk ke nombor kad pengenalan dia apa semua, sebab kita akan tengok dengan geran tadi sama tak. Yang daftar dalam kereta dengan orang yang memberi kebenaran, kita cek nama dalam geran kenderaan tu. Okey, nama dalam kenderaan Abu, tiba-tiba orang yang beri kebenaran Ali, tak sama, ya. Jadi kalau dalam geran tu nama Abu, yang memberi kebenaran juga mestilah Abu, bukan Ali, ya. Kemungkinan jual kereta tak tukar nama lagi atau pemilik kereta tak tukar nama, itu berilah penjelasan, ya. Berilah penjelasan. Setiap pelajar hanya digunakan membawa satu pelekat kenderaan saja. Okey, ini catatan ni. Jadi kita buat macam biasalah, mohon secara online
disemak oleh kolej, kemudian dia ke sokong, tidak sokong, apabila disokong, barang tu akan terus kepada kita lah. Cetak surat yang mutua, dia kena cetak benda tu, bawa dokumen tu pejabat polis untuk kita buat tindakan lanjut. Kalau disokong lah, kalau disokong tak sampai bawa lah. Kalau tak disokong, tak diluluskan, macam mana? Okey, terpulang pihak yang memberi keputusan awal. Kita hanya ada surat sokongan, tidak akan proses. Okey, atas 4 bahagian 4 tata tertib lalu lintas. Okey, Seksyen 36 pendaftaran kenderaan bermotor. Pihak berkuasa institusi hendaklah mengarahkan supaya daftar diselenggara bagi semua kenderaan bermotor yang disimpan, dimiliki atau dipunyai oleh pelajar-pelajar dalam kampus dengan apa-apa cara yang dipikirkan semuanya. Sebab itulah adik kena daftar pelajar. Sebab inilah seksyen atas 4 seksyen yang adik guna pakai untuk sepanjang adik belajar dalam kampus, selagi adik bergelar sebagai seorang siswa-siswi. Okey, seterusnya hak laju ya. Seksyen 37, tiada pelajar yang boleh memandu kenderaan bermotor dalam kampus melebihi hak laju ditetapkan pada papan tanda. Jadi kena tengok hak laju dalam kampus. Ya. Mereka juga tak payah, ini bukan nak tempat kita nak berlumba. Kita nak pastikan berjalan elok, selamat sampai ke destinasi dan sebagainya. Sebab banyak kemalangan berlaku dalam kampus adalah melanggar hak laju. Bila corner laju, kemungkinan akan berlaku banyak. Jalan licin lah, tayar tak ada bunga ke, brek tak bercekam ke dan sebagainya. Itu boleh berlaku kemalangan bila-bila masa. Yang seterusnya 41, Data Seksyen 1, tempat letak kenderaan bermotor. Jika sesuatu orang letak kenderaan bermotor ditentukan bagi satu kenderaan bermotor tertentu, tiada pelajar boleh meletak satu kenderaan bermotor yang lain dalam ruang letak kenderaan bermotor tersebut. Maksudnya macam ni lah. Okey, maksudnya kalau di kawasan tempat motosikal janganlah dipakai kereta. Begitu juga di kawasan yang telah diperuntukkan untuk pakai kereta, tiba-tiba kita dipakainya motosikal, walaupun motosikal kita melebihi sisi kenderaan. Memanglah kancil bau 650 cc, 660 cc ataupun 850 cc. Motor kita pakai 1200 cc. Walaupun motor cc kita besar, kita tak boleh pakai dalam ruangan letak kenderaan. Begitu juga kenderaan. Kalau ada kereta sekalipun, jangan letak tempat pakai motor. Sebab bila kita letak 3, 4, 5, 6 pakai, tak boleh dapat dipakai. Sebab kereta kita satu. Jadi kita kena fikirlah yang terbaik. Okey, tip keselamatan di luar kampus. Jadi apabila anda berada di luar kampus, bergerak di luar kampus, kalau dikenakan nanti lah ya, kita tak tahu lagi SOP masa COVID-19 kemungkinan akan ada peraturan itu. Tapi sekiranya dikenakan untuk keluar kampus, selalu guna jalan yang dilalui oleh orang ramai. Jangan guna jalan yang gelap, tubuh berada di tempat yang sibuk dengan orang ramai. Jadi kita tak semua nak masuk lorong kosong, kemungkinan jenayah itu boleh berlaku. Jika terpaksa keluar pada waktu malam, paling boleh jangan berseorangan, bawa kawan ya. Yang ketiga, silakan beg anda di bahu dan berjalan bertentangan lalu lintas. Okey. Seterusnya, jangan memakai barang kemas yang banyak lah. Ada barang-barang kemas tu simpan. Yang boleh simpan dekat ni, simpan kat rumah lagi baik lah. Datang kat belajar ni, bawa yang simple-simple saja. Kalau boleh tak ada langsung lagi baik. Demi keselamatan adik-adik lah. Ini jangan kita dapatkan emas 3 kilo kat leher, itu menarik minat. Gelap 1 kilo kat tangan, itu boleh menarik minat. Tengok, dengan tangan pun putus, dengan leher pun dipotongnya. Mau tak 1 kilo bukan? Mahal. Okey. Next, tips keselamatan di luar kampus. Sambungannya, jangan mudah terpengaruh atau bersia-sia makan minum menutup wayang dengan orang tidak kenali.
Jadi fahamlah, adik-adik pun dah dewasa, dah besar dah, saya tak perlu ingatkan lagi lah. Jangan layan teguran dan perlawanan untuk minum air bersama semasa berada dalam bas teksi. Jerit minta tolong jika diganggu orang yang tidak kenali. Lapor kepada pihak polis dengan segera jika diganggu. Okey, itu untuk keselamatan adik-adik. Sekiranya ke library, bawa barang berharga bersama seperti beg, duit dan handphone. Bagaimana jangan tinggal masuk dalam apa masa dalam library itu pasal macam tu, jangan tinggal beg, duit, handphone dalam beg, tinggal di luar. Banyak kes berlaku kehilangan. Elak membawa barang berharga ke kampus, sekiranya bawa jangan tinggalkan dalam bilik semasa ke kelas. Jadi kalau ada barang kemas bawa berharga, kalau boleh janganlah tinggal dalam bilik, sebab ada kes-kes yang pecah bilik. Jangan minta tolong, takkan ambil duit melalui kad ATM. Banyak yang mula dia tolong, dia ingat PIN number. Kali kedua adik tertidur, dia curi kad, dia pergi kat bank, draw duit, kemudian dia simpan balik kad. Adik pun tak perasan sampai, rupanya kawan sebelah, ya, bersama dalam bilik juga yang buat. Banyak kes yang kita buat siasatan dan tindakan, kita telah pun hantar kepada HSUP untuk tindakan lanjutnya. Jika PIN kad ATM jangan simpan dalam handphone. Sebelum meninggalkan bilik, hendaklah sebelum meninggal bilik atau hendak tidur, pastikan pintu bilik dikunci saya. Kunci saya dulu. Okey. Pihak mencegah mengawal kebakaran, pihak pemohon juga akan dimaklumkan sekiranya berlaku kebakaran. Jika nampak api, ikut prosedur, jerit, api, pecahkan. Dan kalau kat bangunan tu dia ada tempat dia panggil breaking glass. Jadi apa yang kita tekan dia akan bunyi, penggera tak akan bunyi. Jadi adik kena peka lah, tengok di mana alat pemadam kebakaran. Dan kalau berlaku kebakaran, jangan tunggu lagi, tinggalkan bangunan secepat mungkin. Dan masa tunggu tangga berlari-lari, jangan nak tolak, tunggu tolak sana, jadi tangga tak masuk, orang yang siap wakil atau tolong jatuh tangga, menyebabkan kita tu nak selamatkan dia. Okey, kalau tertinggal barang-barang yang agak penting, jangan patah balik kalau api dah tengah marak, bahaya. Mungkin anda terperangkap tu dan lapor diri tempat berkumpul. Setiap kolej tu memang ada tempat berkumpul, setiap classroom pun ada tempat berkumpul. Okey, jadi kena tahu, kena peka dengan keadaan. Risiko di dalam kampus yang selalu berlaku kemalangan jalan raya, kerap berlaku sebab keadaan jalan kita ni adalah jalan yang agak bergelimik dan tidak membolehkan kita memandu jalan laju. Banyak bumpingnya dan juga sebenarnya untuk tujuan mengelakkan ada kelajuan, dan juga ada binatang-binatang yang melintas jalan. Kadang-kadang kita tak perasan jalan laju, ada binatang lain, terus kita dah terkejut. Banyak berlaku sebab menyelamatkan kucing ya, berik kucing dia berlaku kemalangan. Yang bab satu juga BI banyak dalam paper kadang-kadang. Jadi saya bagi bab satu je, banyak orang tak perasan ni. Okey, kejadian jenayah ini berlaku, mana jenayah ini berlaku di kalangan adik-adik sendiri yang mencipta jenayah. Satu lagi, adik-adik sendiri yang membiarkan jenayah berlaku, mendedahkan, menyebabkan benda tu orang akan terpengaruh untuk melakukan jenayah. Contoh, pakai ketat yang apabila orang pandang menimbulkan perasaan yang untuk melakukan jenayah seterusnya. Jelas pakai gelama, tayang besar-besar kat leher, kat lengan dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan orang lain memandang dia ada niat, perasaan itu akan cuba dapatkan gelama antara tersebut. Jadi itu menimbulkan jalan yang satu. Maksudnya kita membiarkan, mendedahkan. Okey, gangguan penyandaria yang berbisa namanya. Saya tertinggal, kita berjalan malam, kemungkinan akan berlaku tanah runtuh sebab kita punya sekitaran kita mana-mana. Ajaran sesat, ya, jangan terlibat ajaran sesat, ilmu-ilmu yang bahasa terpesong, pertuduhan haram,
Ada persatuan-persatuan yang nanti tak daftar lagi itu. Yang pertama pertumbuhan macam desa-desa itu semua harus dihindarkan. Kebakaran, ya kemungkinan kebakaran hutan berlaku kerak juga dalam setahun 2-3 kali berlaku kebakaran hutan di bawah hampir dengan kampus kita. Dan kemungkinan bangunan, kecelakaan yang alhamdulillah kebakaran bangunan tak berlaku dalam itu. Jadi pastikanlah jangan cuai, terutamanya dengan alat-alat elektrik yang kita pakai, tak pakai untuk switch, cabut pula dan sebagainya. Kalau dia akan pergi ke kelas, pastikan yang benda yang terpasang pada belak tu tutup, cabut, jangan biarkan. Sebab kalau kita biarkan, umpamanya kipas dan sebagainya, kita lupa nak tutup kipas, pergi kipas tu pusing berapa jam, nanti kalau tu dia akan panas, dia punya radiator dia ke apa ke, dia akan makan. Terusnya banyak berlaku keracunan makanan, gangsterism sebenarnya kat tadi, ada juga kecurangan benda-benda pribadi. Okey, di antara statistik yang berlaku sehingga September 19 okey, pada Januari hingga September ke Malaya Raya ada 7, di antara 7 tu ada 1 pengalaman maut yang telah berlaku sebab kesesuaian kereta laju, motor laju, bukan masalah jalan tapi masalah laju. Yang kedua, ancaman binatang berbisa haiwan liar ada 14, masuklah bab 1 saya cakap tadi, kera, ular dan sebagainya. Bencana alam ada berlaku dalam runtuh dan juga kebakaran hutan telah berlaku dalam kawasan kita. Okey, Malaya Raya mengikut tahun dan seterusnya. Tengok tahun 2016 ada 67 kes, 2017 tak sah. Sorry kawan-kawan. Okey, 2017 ada 48 kes, ya. 2018 55, 2019 meningkat. Sorry, ada 38 kes, 2020 menurun, 2021 menurun. Kenapa? Sebab menurun. Sebab tak ada pelajaran lagi ke. Kalau ada pelajaran dah. Ya, 2015 sebab 2019 kita dah mula PKP berlamah disiarkan, ya. PKP berlamah 2019. Jadi 2019 berlamah. Jadi sebab itulah daripada berlamah tu kes menurun tengok bulan 2019. Sebab tidak kemungkinan akan berlaku peningkatan. Jadi alhamdulillah, saya harap adik-adik masuk kamp nanti sila ikut aturan kelas untuk mengelak pelaku pemberangan atau mengelak daripada menaikkan balik statistik yang telah polisi menurut. Okey, ini apa? Ada antara kesalahan-kesalahan. Jadi saya seperti halnya lah, ya. Sebaiknya adalah beliau akan nama kejadian yang berlaku. Itu antara punca adalah kehilangan kawalan, tidak berhenti di bulatan, terbabas, tidak kawalan kawasan, tidak berhenti, tidak kawalan selingkuh dan sebagainya. Jadi ada yang ringan, ada yang cedera ringan, ada yang tak cedera langsung, pakai ilmu kebal mungkin. Tidak cedera pun ada, cedera patah, cedera parah, patah, luka, cedera patah, cedera ringan dan sebagainya. Jadi ini adalah nama-nama, bukan adalah nama dia. Jadi untuk sebenarnya untuk maklumat adik-adik saja, ya, kita mana-mana ada individu yang mungkin tak ada niat pun berlaku kemarin, tapi kalau berhati-hati kemungkinan tidak berlaku atau mengikut peraturan. Jadi itu kesalahan. Tidak berhenti di bulatan, itulah kesalahan. Dekat bulatan slow akan berlaku. Tidak kawalan bawah tu mana laju, di seleko pun sama. Tidak berhenti di bulatan. Tidak kawalan seleko. Saya tahu kalau hujan contohnya jalan di timur, juga itu puncanya kita tak berhati-hati. Okey, jangan disambung lagi lah. Jadi banyak yang kawan-kawan adik-adik semua ni yang terlibat. Ada yang lupa. Kalau kita tengok kesalahan-kesalahan tu, tu yang tengok nombor bilangan 10.
Tenaga bagi hutan melintas. Saya cakap ada binatang-binatang liar ya melintas. Ini sama juga dengan kaum jika kita semua berlaku ya. Tak mestinya belajar tapi staff pun terlibat. Kalau tengok jalan-jalan tak staff ya. Tuh kan kemalangan tak bau-bau, jadi kita kena hati-hati sentiasa, berwaspada sentiasa, ikut peraturan. Okey, lokasi kemalangan yang telah berlaku adalah di bulatan yang sini. Kalau tengok tahun 2018 saja, 2015 ada pada lokasi. Lalu ada Bina, lalu ada area tepi hospital, dan juga lalu ke fakulti banyak. Dan juga ada yang dimakan tahun 2021 satu mau ya, menyebabkan kematian. Okey, ini adalah lalu yang bersiko. Kita tengok apa namanya. Kadang-kadang ada tumpahan minyak licin jalan. Okey, ini antara gambar-gambar yang melibatkan kemalangan dan kampus untuk pengawalan tadi. Lokasi yang bersiko. Kalau tengok tu tepi laluan dekat DI hospital, dekat Seleko, dekat Simpang 3, itu salah satu kawasannya yang agak berisiko. Di antara gambar kemalangan yang berlaku dalam kampus untuk maklumat adik-adik. Kesiannya tengok ada parah, ada yang meninggal sebagainya. Nanti kita tak nak apa di belakang kita dulu. Sebenarnya itu adalah kalau kita tahu dari segi kita boleh ada apa pun. Adik yang menunggu kebenaran. Kalau tak ikut tak benar ini akibatnya. Kita polis hanya buat apa saja. Kalau kebetulan kita ada mau lagi kita mau masalah paling tinggi pun waktu tinggi tersempat lagi yang kerja. Dan adik saya pakai Yamaha 100 kita belum kosong sempat kerja lagi tu. Jadi jangan sampai kita bermain kejar-kejaran dalam kawasan. Okey, ini adalah kemalangan-kemalangannya. Kawan kita tu apa yang servis penghantar makanan. Sebenarnya hasil serta kita adalah kesesuaian. Dia laju, tayar depan botak. Itu sama juga dengan lori penghantar barang tu. Dia bawa laju hayal, lumpur tak sedar Seleko, terkejut kat Seleko, dah itulah jadi. Okey, ini yang baru saja yang berlaku. Jadi hati-hati lagi. Kita nak nama kita bilang dengan kampus, sebab nama itu kita datang ke kampus ni untuk belajar. Teruskan pembelajaran sehingga kita berjaya, insyaAllah. Okey. Okey, ini adalah tanda kecemasan. Sekiranya ada masalah, boleh kita telefon berjawab oleh bantuan bila masa itu kita yang seperti yang tertera. Ya, jangan sekedar beritahu. Jangan dah biarkan dah aku baru nak beritahu. Pada awal-awal tak nak masuk. Jadi kita tak sepatutnya macam tu. Nampak suspek cepat beritahu kita. Jadi kita boleh mencegah sebelum berlaku. Jadi sila. Di antara fasiliti jauh dari mana kita ada kenderaan. Okey, kita ada kereta yang jasa meronda. Okey, itu saja daripada kami. Semoga sedikit banyak memberi manfaat kepada adik semua untuk jadikan panduan di dalam kampus apabila adik belajar di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.